أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang bertugas pada malam ini. Yang dihormati juga para pensyarah, para pentakbir, ibu bapa, serta para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah tafsir yang ke-38 pada malam ini, insya-Allah. Di pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kuliah pengajian tafsir kita pada ayat yang ke-70 daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah telah berfirman dalam ayat tersebut, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Yang bermaksud, dan mereka berkata lagi, mohonlah kepada Tuhan kamu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami akan lembu betina yang mana satu, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami ataupun susah bagi kami untuk mencarinya, dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk ataupun pedoman untuk mencari dan menyembelih akan lembu betina tersebut. Ini adalah maksud terjemahan bagi ayat tersebut. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dan mereka berkata sekali lagi, ud'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhan kamu wahai Musa. Ini adalah ayat yang berulang lagi. Di mana kaum Bani Israel mereka pakai satu kata ganti nama yang bersifat kurang ajar. Tanya kepada Tuhan kamu wahai Musa, bukannya kepada Tuhan kita, tetapi Tuhan kau, seolah-olah macam Allah ni bukan Tuhan mereka. Ini adalah persoalan ataupun pertanyaan yang bersifat kurang ajar, permintaan yang bersifat kurang ajar lah. Sepatutnya mereka boleh pakai qalu ud'u lana rabbana, bukannya rabbaka, tetapi rabbana Tuhan kita. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, yubayyin lana ma hi, supaya dijelaskan lagi, diterangkan lagi berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sifat ataupun ciri-ciri lembu yang kami kena sembelih ni. Sebab sebelum ini Allah telah jawab dalam dua ayat yang pertama ataupun dua ayat yang terdahulu, yang mana ketika mana mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih haiwan ternakan, yakni lembu betina, maka perkara yang pertama yang mereka buat adalah apa? Mereka sebenarnya cuba nak memperlengah-lengahkan akan pelaksanaan perintah Allah itu dengan bertanya, lembu yang macam mana wahai Musa? Supaya diminta tanya kepada Allah, lembu yang macam mana? Maka jawapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah pun kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas. Yang pertama, Allah bagikan ciri-cirinya apa? La faridu wa la bikr, awanun baina dhalik, yakni lembu betina yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, tetapi ianya berada di usia ataupun di umur pertengahan, sedang-sedang. Siapa yang berbeza lembu tu dia mungkin tahu usia lembu yang sedang-sedang mungkin dalam lingkungan 7 tahun. Itu lembu yang sedang-sedang. La faridu wa la bikr. Ini adalah ciri yang pertama yang Allah berikan supaya mereka cari akan lembu tersebut. Dan ciri yang kedua yang Allah sebutkan, yang telah pun kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas, yakni ada apa kata Allah? Yakni dari segi warnanya pula, yakni safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Yani lembu yang dimaksudkan oleh Allah adalah lembu yang berwarna kuning kekuningan, ataupun kuning keemasan, yang mana ia bersifat apa? Tasurrun nazirin, sedap mata memandang akan hakikat warna lembu tersebut. Ini adalah ciri yang kedua yang telah pun Allah berikan kepada kaum Bani Israel.
Tetapi bagi kaum Bani Israel tak cukup. Bagi mereka ni tak jelas lagi. Mereka minta kepada Allah supaya diterangkan lagi akan hakikat macam mana spesifikasi ataupun ciri-ciri lembu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi bahasa yang digunakan, kita boleh tahu yang bahawasanya mereka ni sebenarnya telah mencari. Mereka telah mencari sebenarnya akan lembu tersebut, tetapi mereka tak dapat nak berjumpai akan hakikat lembu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kat sini ada dua aspek yang kita kena teliti. Yang mana mereka tidak jumpa kerana mereka sebab apa? Mereka telah menyusahkan diri mereka. Kenapa mereka tak jumpa lembu tersebut? Sebab mereka telah menyusahkan diri mereka dengan bertanya banyak soalan kepada Nabi Allah Musa dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal Allah suruh sembelih saja apa jua jenis lembu, tak kisah lembu apa pun. Tetapi mereka ni cuba nak memperlengahkan dengan harapan bila mana mereka bertanya soalan, maka mereka dapat postpone, dapat tunda untuk pelaksanaan perintah Allah bagi menyembelihkan lembu tersebut. Tetapi akibatnya, hakikatnya, bila mana mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa melalui Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan jawapan yang spesifik, yang sukar untuk mereka mencari akan gerangan lembu tersebut. Dan yang kedua adalah kebarangkalian untuk menjumpai lembu tersebut yang memenuhi kriteria yang Allah sebutkan memang sangat payah. Yakni lembu yang tak terlalu tua, tak terlalu muda, serta yang berwarna kuning keemasan, sedap mata memandangnya. Ini adalah dua ciri yang telah Allah sebutkan. Maka disebabkan mereka minta supaya Allah sebutkan ciri lembu tersebut, maka agak sukar bagi mencari kat mana, kat kampung mana wujudnya, terdapatnya akan lembu tersebut. Dan kemudian Allah berfirman, wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan kami mudah-mudahan dengan izin Allah insya-Allah akan terbimbing, akan mendapat hidayah untuk menjumpai akan lembu tersebut. Di sini terdapat ayat yang bersifat nada memujuk. Seperti yang saya sebutkan tempoh hari, bila mana kaum Bani Israel ini, bila mana mereka dapat tanya banyak soalan, mereka tahu mereka bersalah, maka mereka sebut dengan harapan memujuk Nabi Allah Musa supaya pergilah sekali lagi kau pergi bertemu ataupun kamu bercakap dengan Allah, minta tanya lagi petunjuk yang seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya. Maka sebab itulah mereka cakap apa? InsyaAllah, moga-moga dengan izin Allah kami dapat menemui akan gerangan lembu tersebut. Maka di sini terdapat satu ibrah, satu pedoman, satu pengajaran yang sangat baik yang kita boleh ambil daripada kaum Bani Israel ini. Yani kita mesti sebut lafaz istithna, yani insya-Allah bila mana kita nak melakukan sesuatu yang tidak ada kepastian sama ada ianya boleh berlaku ataupun tidak. Contohnya macam kita nak jumpa kawan kita besok waktu kelas, besok ada kelas, budak-budak sekolah punya cuti, tapi kamu ada kelas macam biasa, esoklah kita jumpa lepas kelas, maka sebut insya-Allah. Itu adalah satu sunat. Sebab Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kegagalan baginda menyebut perkataan insya-Allah. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-23 sampai ayat ke-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada. Dan ayat ini turun sebab apa? Ayat ini turun sebab kaum kafir Quraisy mereka telah meminta petunjuk ataupun pedoman daripada kaum Yahudi dekat Yathrib untuk menguji akan Nabi Muhammad SAW. Maka kaum Yahudi dekat Madinah, dekat Yathrib ni, mereka meminta, kalau kau nak tahu Muhammad ini betul-betul seorang Nabi ataupun tidak, engkau tanya dia akan 3 perkara. Yakni berkenaan dengan roh. Tanya Muhammad itu pasal hal ehwal roh. Itu yang pertama. Yang kedua, kau try tanya Muhammad ni, tanya dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Yakni golongan
dan orang Islam yang mempertahankan akidahnya, yang berselindung di sebagai sebuah guru daripada pemerintah yang zalim. Tanya Muhammad pasal kisah tersebut. Dan yang ketiga, kalau kau nak tahu Muhammad ni seorang Nabi yang benar, kau tanya kat dia pasal berkenaan dengan seseorang yang bernama Zulkarnain. Ini adalah apa yang dinasihatkan oleh kaum Yahudi kepada kaum kafir Quraisy supaya ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tiga perkara ini. Maka kaum kafir Quraisy lepas mereka dah minta pedoman, petunjuk daripada kaum Yahudi ini, kata-kata nasihat daripada kaum Yahudi, maka kaum Yahudi dah memberi nasihat supaya ditanya kepada Nabi Muhammad akan tiga perkara ini. Mereka pun kembali ke bumi Makkah Al-Mukarramah dan mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta sebagaimana yang diminta ataupun yang dipinta oleh orang-orang Yahudi itu. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hal ihwal roh. Dan yang kedua mereka tanya kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan yang ketiga mereka minta supaya Nabi menjelaskan berkenaan dengan seseorang yang bernama Zulkarnain. Maka apakah jawapan Nabi? Nabi kata, besok aku bagi tahu kau. Besok aku bagi tahu kau, kata Nabi kepada kaum kafir Quraisy. Tetapi Nabi terlupa. Nabi pun manusia biasa juga. Nabi terlupa nak sebut perkataan insya-Allah. Nabi cakap apa? Nabi cakap besok aku bagi tahu kau. Apakah jawapannya? Sepatutnya Nabi cakap esok insya-Allah aku beritahu kau apakah jawapannya. Cumanya Nabi sebagai manusia biasa, Nabi terlupa nak sebut perkataan insya-Allah besok aku bagi tahu kau. Maka apakah yang berlaku tuan-tuan, puan-puan? Allah tak turunkan wahyu. Allah tak turunkan wahyu kepada Nabi selama 15 hari. 15 hari wahyu tak turun bagi memberikan jawapan kepada Nabi untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh kaum kafir Quraisy. Maka Allah tegur Nabi melalui ayat tersebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa an yasha Allah. Kecuali kau berkata apa? Jikalau diizinkan oleh Allah, sebutlah insya-Allah. Supaya Allah mengizinkan ianya berlaku. Allah jawab. Berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian Allah turunkan ayat yang lain lah. Contohnya macam ayat wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Juga ayat lain berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi juga. Ini Allah jawab juga lah, tetapi Allah jawab lambat sikit. Tetapi bukan bermaksud Allah merajuk, tidak. Tetapi Allah ingin mengajar sesuatu kepada Nabi supaya ucapkanlah insya-Allah. Bila mana kita nak membuat sesuatu yang tidak ada kepastian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah istimewanya ayat tersebut. Bila mana kaum Bani Israel ada kata wa inna insyaallahu la muhtadun, dan kami insyaallah dengan izin Allah akan diberi hidayah, akan diberi petunjuk, akan diberi pedoman, akan diberi sesuatu yang kami perlukan, yakni hidayah, supaya kami dapat jumpa akan lembu yang Allah maksudkan itu. Dan seterusnya kita masuk ke ayat yang ke-71. Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha qalu ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Ia bermaksud, dan Nabi Allah Musa berjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah diguna pakai untuk membajak tanah sawah benda ataupun tanam-tanaman, tanah yang diguna pakai untuk menanam tanam-tanaman, dan tidak boleh diguna pakai untuk mengangkut air ataupun mengairi tanam-tanaman tersebut, untuk menyiram tanam-tanaman tersebut. Dan ia juga tidak cacat, sihat maknanya, dan juga tidak ada belang ataupun jadur pada warna kulit lembu tersebut. Dan mereka berkata apa? Sekarang qalu al-ana ji'ta bil haqq, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar.
Maka mereka pun menyembelih lembu yang dijumpai itu, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la tadulu tuthirul ardh. Di sini Nabi Allah Musa telah berkata yang bahawasanya, dan Allah telah berfirman, lembu betina tersebut tidak pernah diajar ataupun tidak pernah diguna pakai dan untuk membajak tanah sawah ataupun tanah yang diguna pakai untuk menanam sesuatu tanam-tanaman. Ini semua sedia maklumlah. Dan haiwan ternakan macam lembu, kerbau, memang satu lumrah manusia akan memanfaatkan haiwan ternakan tersebut, dan antaranya adalah untuk membajak tanah, supaya tanah tersebut ia lebih lembut dan mudah untuk meletakkan benih ataupun tunas bagi sesebuah ataupun sesuatu tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman yang ingin ditanam oleh manusia. Maka lembu yang Allah sebutkan ini adalah lembu yang tidak pernah diguna pakai untuk membajak tanah tersebut. Ini adalah ciri yang pertama. Bermaksud lembu itu hanya diberi makan, diberi minum, makan, minum, tidur. Itu saja. Maknanya dia pelihara macam tu sajalah. Tak dibuat kerja apa-apa pun, tak dimanfaatkan pun. Ini adalah jawapan yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasqil harf. Dan juga lembu tersebut tak pernah diguna pakai ataupun tak pernah diajar untuk membawa air bagi tanam-tanaman tersebut, ataupun tak pernah diguna pakai akan lembu tersebut untuk mengairi akan tanam-tanaman tersebut. Ini adalah ciri yang kedua yang Allah kehendaki daripada kaum Bani Israel, supaya cari lembu yang tak pernah membajak sawah ataupun membajak tanah, dan juga yang tak pernah diguna pakai untuk membawa air ataupun untuk mengairi akan tanam-tanaman tersebut. Bermaksud lembu tersebut memang tak buat kerja apa-apa, setakat makan, minum, tidur, berak dan sebagainya. Itu saja lembu tersebut dipelihara oleh tuannya. Musallamah. Musallamah bermaksud apa? Musallamah dari segi bahasa bermaksud sihat. Sihat tubuh badan lembu tersebut. Bermaksud lembu yang Allah kehendaki ini adalah lembu yang sihat, badan tegak, tak ada cacat cela, tak ada penyakit lembu gila dan sebagainya. Perfect, sempurna lembu tersebut, kata Allah. La syiyata fiha, dan tak ada belang-belang, tak ada jalur. Syiyata fiha ni maknanya syiyata maknanya belang lah, jalur. Kalau macam kat bendera tu kita ada syiyah, bendera ataupun jalur. Maka dekat kulit lembu tersebut tak ada jalur-jalur, tak ada belang-belang macam harimau. Ataupun lembu tersebut memiliki kulit yang berwarna kuning keemasan, yang memang tak ada jalur-jalur, sekejap kuning, sekejap coklat, tak ada. Perfect warnanya. Jadi safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warna kuning keemasan yang sedap mata memandang akan warna lembu tersebut. Maka inilah ciri yang keempat di dalam ayat tersebut, yang ini tak ada belang-belang ataupun tak ada jalur-jalur. Maka kesimpulannya yang kita dapat tengok, Allah telah menerangkan akan ciri-ciri lembu ini, ada 6 ciri utama. Yang pertama, la faridun wa la bikr, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, warnanya safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin, warna kuning keemasan serta sedap mata memandang bagi orang yang melihat akan lembu tersebut. Dan yang seterusnya, Allah SWT tak pernah diguna pakai. Yang ketiga, tak pernah diguna pakai untuk membajak tanah. Yang keempat, tak pernah diguna pakai untuk mengairi akan tanah tersebut ataupun membawa air. Dan yang kelima, sihat tubuh badan. Dan yang keenam, tak ada belang-belang ataupun jalur dekat kulit lembu tersebut. Ini adalah 6 ciri-ciri yang sangat spesifik yang Allah minta kepada kaum Bani Israel. Yang mana wal hakikatnya sebenarnya Allah hanya minta mereka cari lembu, tak kira lembu macam mana sekalipun. Tetapi disebabkan mereka ni suka, ini adalah sifat kaum Bani Israel, sifat orang Yahudi, mereka suka menyusahkan diri mereka. Allah suruh sebagai lembu, tetapi mereka ni tanya kepada Nabi Allah Musa, tanya kepada Tuhan kau wahai Musa, lembu yang macam mana sebenarnya ni? Ini orang Yahudi, kaum Bani Israel.
Maka disebabkan mereka suka nak menyusahkan diri mereka, maka Allah berikan, maka Allah susahkan diri mereka juga dengan menyebut ciri-ciri atau sifat-sifat yang sangat spesifik, yang memang sangat sukar untuk mereka mencari akan lembu yang spesifik tersebut. Qalu al-an ji'na bil haqq. Dan mereka berkata, al-an ji'na bil haqq. Sekarang wahai Musa, maulah kau telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya macam manakah sifat ataupun ciri ataupun bentuk lembu yang dikehendaki oleh Allah ni untuk mereka dapat sembelih. Kata mereka lah yang mana mereka melafazkannya dengan lafaz yang ada nada ta'ajub, sebab Allah memberi satu ciri ataupun sifat lembu yang sangat spesifik yang mereka tak terbayang. Sebab itulah mereka cakap qalu al-an ji'na bil haqq. Sekarang wahai Musa, engkau telah memberikan satu penjelasan yang sangat-sangat jelas bagi mereka. Timbul sifat ta'ajub. Mereka dah dapat bayangkan betapa cantik tak cantiknya lembu tersebut. Kalau boleh memang tak nak sebelih, nak pelihara, nak sayang, nak tidur sekali lah kalau boleh. Macam tu lebih kurang je lah anggapannya. Maka mereka pun pergi mencari lembu tersebut, dan disebut dalam satu riwayat mereka berjaya menemui akan lembu tersebut. Namun mereka menemui halangan yang lain pula, yang mana tuan lembu tersebut tak nak jual pula. Ini dalam satu riwayat. Dia ada banyak riwayat sebenarnya, tetapi dalam satu riwayat menyebut tuan lembu tersebut enggan menjual akan lembu yang dikehendaki oleh kaum Bani Israel ini. Maklumlah lembu ni memang cantik, warna kuning keemasan, umur pertengahan, badan taf, apa semua, tak ada belah-belah, tak ada bintik-bintik dan sebagainya, dijaga dengan baik, dimanjakan dengan baik, pakai mendatang minyak yang penuh, tak pernah disuruh pajak sawah, tak pernah disuruh berbau air, mengairi air dan sebagainya. Perfect, sempurna lembu tersebut. Maka of course lah dia sayang lembu tersebut. Tiba-tiba kaum mereka nak jual pula, kaum dia pun nak jual pula kan lembu tersebut. Tetapi pujuk, dan akhirnya lembu tersebut dalam satu riwayat menyebut dijual dengan harga macam mana? Dengan harga emas seberat lembu tersebut. Bayangkan emas sepegat lembu. Pada hari ini lembu, seekor lembu berapa harga dia? Kalau kita buat ibadah korban, tuan-tuan, adik-adik, berapa? Lebih kurang RM5,000 kan? Lebih kurang RM5,000, RM6,000 lah, tengok kepada berat tak berat ataupun besar tak besar akan lembu tersebut. Dalam RM5,000 contohnya. Sebab itulah kalau kita buat ibadah korban, kadang-kadang ada masjid, ada surau, dia buat tawaran. Siapa yang nak buat korban boleh buat korban satu bahagian. Satu bahagian lebih kurang dalam RM600, RM700. Dulu zaman dulu mungkin orang buat korban beli seekor terus. Tapi zaman sekarang mungkin disebabkan kos dalam hidup semakin tinggi dan permintaan orang buat korban pun masih juga ada yang minat, maka masjid atau surau buat tawaran supaya dibuat bahagian-bahagian lembu. Maka ramailah satu seekor lembu, ada beberapa orang yang berkongsi bahagian. Cukup RM5,000 contohnya, RM6,000 contohnya, dia beli seekor, disembelih, kemudian dagingnya dibahagi-bahagikan mengikut bahagian yang dipersetujui. Ini lembu lah. So bayangkan berat lembu tersebut ditukar dalam nilai emas. Maka kaum Bani Israil itu disebabkan ini adalah perintah Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka mereka terpaksa juga keluarkan duit yang mereka miliki, emas yang mereka miliki, dengan membayar kepada orang tersebut. Ini adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua berkatakan mereka membayar dengan nilai emas, yakni seberat kulit lembu tersebut. So kita boleh bayangkan, saya tak tahu macam mana perkiraan dia, tetapi mungkin orang zaman dulu dia tahu lah pun. Kalau lembu besar ni, kulit dia, anggaran dia berat lebih kurang berapa kilo, maka dibayar emas mengikut jumlah mungkin kilogram ke berat kulit lembu tersebut. Maka dia adalah pendapat yang kedua. Dan kemudian Allah berfirman, wa ma kanu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka ini tak dapat nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tak sempat ataupun tak mampulah nak menyembelih akan haiwan ternakan tersebut.
Ad-Dhahhak telah meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang bahawasanya mereka hampir saja tidak melakukan perintah itu kerana tujuan mereka bukanlah demikian. Maknanya bukanlah mereka ni nak sangat sebagai lembu tu, melainkan mereka ini bermaksud agar tak dapat ataupun agar tak dikenakan untuk menyembelih akan haiwan ternakan tersebut. Ini adalah niat mereka sebenarnya. Bila mana mereka bertanya macam-macam kepada Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harapan mereka supaya apa? Harapan mereka supaya Nabi Allah Musa ni give up, putus asa, supaya tak diajukan pertanyaan yang remeh-temeh ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjawab apa yang ditanya oleh kaum Bani Israel. Itu harapan mereka sebenarnya. Tetapi Nabi Allah Musa seorang yang tabah, seorang yang sabar. Nabi Allah Musa, maka dia setiap kali dia dapat soalan, Nabi Allah Musa ni dia pergi ke mana? Dia pergi panjat gunung atau bukit Tur Sina untuk mendapat jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kaum Bani Israel ni dia nak menyusahkan Nabi Allah Musa. Dia tanya soalan macam tu, maka Nabi Allah Musa pergi naik gunung yang tinggi lah, pergi Tur Sina ni, minta kepada Allah jawapan. Sebab Nabi Allah Musa ni dia boleh berkata-kata secara direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Dia boleh berkata-kata secara direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harapan kaum Bani Israel untuk meniadakan, menhazafkan, menafikan perintah Allah itu, ianya orang kata tak kesampaian lah. Sebab yang akhirnya Allah memberikan jawapan demi jawapan. Nabi Allah Musa tetap sabar memberikan jawapan, maka yang akhirnya mereka tak ada pilihan kecuali terpaksa cari juga akan hakikat lembu tersebut. Dan di dalam ungkapan ini juga terkandung erti celaan yang ditujukan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat apa? Wa ma kanu yaf'alun. Hampir-hampir mereka ini, kata Allah, tak dapat nak melaksanakan perintah Allah itu. Disebabkan mereka ni suka nak menyusahkan diri mereka, hampir-hampir mereka tak sempat ataupun tak dapat nak melaksanakan, nak menyambut akan seruan atau perintah Allah untuk membuat pada hakikatnya sesuatu yang semudah. Allah suruh segala lembu, mudah aja, cairlah lembu, ada banyak lembu. Tapi mereka ni suka nak menyusahkan diri mereka, tanya akan ciri-ciri yang khusus, yang spesifik, yang kelak bakal menyusahkan diri mereka. Maka inilah Allah, ungkapan Allah yang ada seolah macam celaan kepada mereka. Wa ma kanu yaf'alun. Hampir-hampir mereka ni tak dapat nak melaksanakan perintah Allah itu, jadi menyembelih haiwan ternakan tersebut. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan mereka tak dapat nak beli lembu itu kerana tuan punya lembu tersebut meletakkan pada harga yang sangat tinggi, sehingga mereka terpaksa kembali kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, kami dah jumpa lembu tersebut, tetapi tuan lembu tersebut meletakkan pada harga yang tak masuk akal, emas seberat lembu tersebut. Mana kamu nak cari emas? Maka apakah jawapan Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa kata apa? Buatlah, carilah. Dan itu yang tuan lembu tersebut dah korbanlah sikit dari segi harta benda yang kamu miliki. Sebab ini yang kamu nakkan keadilan. Imbas balik 2 minggu lepas saya dah jelaskan berkenaan dengan sebab Allah turunkan perintah ini, yang mana terdapat seseorang daripada kalangan kaum Bani Israel yang bersifat hartawan, seorang yang kaya raya di kalangan kaum Bani Israel, tetapi dia tak ada anak untuk diwariskan harta yang dia miliki, kecuali seorang, yakni anak saudara. Dia ada anak saudara yang akan mewarisi akan harta benda yang dimiliki olehnya, dan anak saudara dia itu tahu yang dia telah bakal mewarisi harta benda yang dimiliki oleh pakcik dia itu, tetapi disebabkan sifat tamak, tak sabar nak mewarisi akan harta tersebut, maka dibunuh akan pakcik dia itu. Dan kemudian dicampakkan pula mayat pakcik dia itu ke sebuah kampung yang pakcik dia ada musuh. Dia nak buat satu drama lah, satu konspirasi, supaya apa? Supaya dengan tanggapan ada orang, ada musuh dia dekat kampung tersebut yang bunuh pakcik dia.
Tapi yang bodoh dia bunuh orang ni, lepas dia dah bunuh pakcik dia, dia pergi jumpa Nabi Allah Musa. Dia tuntut pembelaan, dituntut keadilan. Malah dituntut supaya kau wahai Musa, kau adalah Nabi Allah. Apa kata kau minta kepada Allah supaya ditunjukkan kebenaran tersebut? Dia masih ingat kan? Dia bunuh, kemudian dia pula yang minta keadilan daripada Nabi Allah Musa dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditunjukkan kebenaran tersebut. Yang akhirnya Allah menunjukkan kebenaran tersebut dengan memerintahkan supaya disembelihkan si ekor lembu tersebut. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa mereka rasa berat untuk sembelih lembu tersebut kerana tujuan lembu itu adalah untuk menyelesaikan persoalan siapakah pembunuh lelaki yang dibunuh itu. Jadi ada di kalangan mereka ni yang tak mahu akan rahsia tersebut terbongkar. Maka sebetulnya mereka cuba nak melengah-lengahkan perintah Allah untuk supaya tak dilaksanakan perintah untuk disembelih lembu tersebut. Sebab kita kena ingat, Allah suruh mereka sembelih lembu, tujuan dia apa? Sebab mereka minta supaya Allah tunjukkan kebenaran siapakah gerangan pembunuh pakcik tersebut. Maka Allah suruh sembelih lembu. Maka sebab itulah mereka, kalau boleh mereka nak lengah-lengahkan supaya apa? Supaya tak terdengar akan rahsia siapakah pembunuh sebenar bagi gerangan yang dibunuh itu. Maknanya pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut adalah bila mana kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu, sama ada amalan ataupun apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan banyak soal, buat saja. Jangan ditanya kenapa Allah suruh solat, jangan ditanya kenapa Allah suruh bayar zakat, jangan ditanya kenapa Allah suruh puasa. Oleh tak puasa pun sihat je, jangan ditanya, tetapi terus laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita jadi macam kaum Bani Israel. Kenapa Allah suruh sembelih lembu? Allah suruh sembelih lembu, sembelih je lah. Itu pengajaran ataupun ibrah yang terbaik yang kita boleh ambil, supaya bila mana Allah suruh sesuatu, kita buat, kita laksanakan tanpa kita persoalkan, sebab ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam dalam konteks pelaksanaan undang-undang syariah, undang-undang hudud sebagai contoh. Tak lama lagi nak pilihan raya, mungkin adik-adik, mungkin pengundi yang pertama, maka cari parti ataupun pemerintah calon yang kamu rasa benar-benar ikhlas berniat nak melaksanakan syariah Allah itu. Parti mana, warna mana, wallahu a'lam. Saya serahkan kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya tudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.